Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi subuh ini untuk sama-sama kita menunaikan perintah yang diwajibkan Allah ke atas kita dengan menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, dan seterusnya dapat pula kita duduk di dalam satu majlis ilmu yang moga-moga dengan majlis ini Allah mengampunkan segala dosa kita dan Allah mengganjarkan dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, sehingga Allah menempatkan kita di tempat yang mulia dan terbaik, iaitu di dalam syurga nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh staf kepimpinannya, para imam, para bilal, Datuk Syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita, iaitulah kitab Usulut Tauhid atau Usul Tauhid. Kita dah membicarakan sebelum ni kalimah basmalah dan dah selesai kan? Selesai dah. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Bulan-bulan dah selesai. Kemudian kita nak masuk seterusnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, alhamdulillahilladzi ata ad-dunya bi asrari uluhiyatihi wa nawwara dinahu bi iqamati haqqi rububiyyatihi. Yang artinya, bermula segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang menerang ia akan dunia ini dengan beberapa rahsia sifat ketuhanannya, dan menerang ia akan agamanya dengan sebab mendiri segala hambanya akan hak rububiyahnya. Baik, jadi pagi ni insya-Allah kita akan menyambung kepada kalimah yang seterusnya, iaitu kalimah alhamdulillah. Ya, kalimah alhamdulillah.
Kalimat alhamdulillah ni nama dia, orang panggil dia kalimat tahmid pun dia, hamdalah pun dia, sama. Ada setengah sebut hamdalah, setengah lagi sebut tahmid. Dua-dua sama. Itulah yang dimaksudkan dengan kalimah alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ni pada dia ada 3 perkataan sebenarnya, bukan satu. Kalau tak belajar dia nampak satu, kalau dah belajar beza, dia akan nampak 3. Qul hal yastawil ladzi la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Adakah sama orang yang mengaji dengan orang tak mengaji? Beza. 3 tu apa dia? Pertama alhamdu, tu satu perkataan. Kemudian li, perkataan yang kedua. Kemudian Allah, perkataan yang ketiga. Gabung alhamdulillah. Jadi tu 3 kalimah pada dia, 3 perkataan sebenarnya. Kita nak pergi satu-satu dulu. Pertama sekali alhamdu. Alhamdu ni asal-asal perkataan dia hamdun. Ha mim dal, hamdun. Hamdun ni maknanya puji. Cumanya hamdun dia tak ada alif lam. Dan bila tak ada alif lam, di belakangnya, huruf belakangnya wajib dengan tanwin. Ini hukum bahasa Arab. Dan bila tak ada alif lam, itu namanya isim nakirah. Isim nakirah ni maksudnya kata nama yang berbentuk umum. Jadi puji itu maknanya umum. Kalau hamdun, maknanya umum ni maknanya jatuh pada siapa-siapalah. Puji siapa-siapalah, tak kira siapa pun. Sama juga kalau contoh perkataan masjid, dia tak ada alif lam, masjidun, kan? Bila masjidun itu maknanya umum. Isim nakirah maknanya masjid tu bentuk umum, mana-mana masjid. Tak kiralah sama ada masjid Jamik Sungkai ke, masjid apa nama, Masjid Kuala Lumpur ke, Masjidil Haram ke, Masjid Nabawi ke, Masjid Al-Aqsa ke, mana-mana masjid lah, umum, masjidun. Itu hamdun, bermakna puji yang berbentuk umum. Tetapi bila ditambah alif lam padanya, maka dia bertukar. Bukan lagi isim nakirah, tapi isim ma'rifah nama dia. Atau ada 2 jenis isim, satu isim nakirah, satu isim ma'rifah. Bila ada alif lam, dia jadi isim ma'rifah. Apa makna isim ma'rifah? Maknanya pengkhususan. Ada alif lam, bila ada alif lam kat depan, tanwin belakang dibuang, maka dia tak boleh jadi alhamdun, tak boleh. Kalau siapa baca itu, nampak sangatlah dia tak erti bahasa Arab, kan? Tak adalah jadi dosa dah, tapi nampak tak ertinya, kan? Kalau ada orang alim, kan, malulah gitu. Jadi alhamdu, buang tanwin belakang. Sebab hukum bahasa Arab gitu, bila ada alif lam tak ada tanwin, tak ada alif lam ada tanwin. Jadi alhamdu itu maksud khusus. Tadi hamdun tadi, puji saya sebut tadi tu puji umum. Tapi bila ada alif lam, puji itu bukan lagi pada umum, tapi pengkhususan yang dimaksudkan siapa. Jadi alhamdu yang dimaksudkan puji itu jatuh kepada Allah. Jadi khas hanya Allah. Begitu juga macam masjid, saya buat contoh tadi. Kalau tak ada alif lam, masjidun sahaja, itu makna masjid tu bentuk umum, mana-mana masjid. Tapi bila al-masjidu, makna masjid itu, masjid yang dimaksudkan, bukan mana-mana masjid, tapi masjid yang disebut atau dikhususkan. Jadi setengah tu dia menambah perkataan itu pada terjemahan. Alhamdulillah. Tapi kalau dalam suratul Fatihah, kita boleh tengok, ataupun dalam kitab kita ni pun dia tulis juga. Dia tulis itu bermula segala puji tertentu, kan? Kalau kita baca dalam kitab tafsir suratul Fatihah pun sama juga. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Segala puji tertentu bagi Allah. Tertentu tu al tu situ, alif lam tu. Maknanya segala puji tu hanya untuk Allah, tak ada pada yang lain. Itu maksudnya. Itu isim ma'rifah. Baik. Boleh ke ni? Pagi-pagi pun pening kepala lah.
benda makrifah nakirah. Tak apa, yang penting kita faham. Yang apa saya hurai tadi tak faham tak apa. Yang paling pentingnya nak fahamnya, puji itu hanya untuk Allah. Pegang situ dulu. Yang tu pun tak apa dah. Kan? Layak hanya pada Allah, tidak layak pada yang lain. Itu maksud. Dan apa makna puji? Apa makna puji? Dari segi bahasa, dia makna-makna perkataan dalam ilmu agama ni, dia akan pecah pada dua. Satu makna dari segi bahasa, satu lagi makna dari segi istilah. Dua-dua kita kena faham. Dua-dua kita kena faham. Contoh macam sembahyang, solat. Makna dari segi bahasa apa makna solat? Makna dari segi bahasa, makna solat itu iaitu rahmat, kasih sayang Allah. Itu makna dari segi bahasa. Makna segi bahasa ni maksudnya terjemah. Buka kamus, apa makna dia? Contoh gitu. Satu lagi makna dari segi istilah. Makna dari segi istilah ni makna yang menepati pada syarak. Apa yang syarak nak pada makna perkataan tu. Jadi kalau contoh solat, makna pada syaraknya kan, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itulah namanya solat. Sebab tu kalau tak dimulakan dengan takbir, tak panggil solat. Kalau tak diakhiri dengan salam, tak panggil solat. Tak jadi solat. Dia mayang tak habis dengan salam, tak jadi solat. Ataupun dalam solat artinya mesti ada beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Tiba-tiba tak ada perkataan yang dilafaz, senyap aja dalam semayang, tak sah, tak dipanggil solat. Dan beberapa perbuatan tak bergerak, semayang diri gitu je, tak jadi perbuatan semayang. Itu dengan makna dari segi istilah. Begitu juga pada makna puji sini. Puji terbahagi pada dua makna dia. Satu makna dari segi lughah, yakni makna bahasa. Satu lagi makna dari segi istilah. Kita tengok satu-satu. Makna dari segi bahasa, kata ulama, iaitu bermaksud memuji dengan lidah. Pertama sekali, maksud alhamdu itu dari segi bahasanya, kita puji dengan lidah. Maksud dengan lidah ni dengan mulut, dengan lisan. Kita bercakap dengan lafaz. Kalau dalam hati tak jadi, dia dengan lafaz alhamdulillah disebut, dengan penuh kerelaan hati. Kemudian apa yang dilafaz pula bukan spontan, bukan mengejut, bukan tiba-tiba, tetapi mesti datangnya daripada hati, dengan dia sendiri nak ucap alhamdulillah tu. Kadang-kadang setengah orang dia melatah nak, orang cuik dia pun alhamdulillah. Itu tak jadi kalimah kepada alhamdulillah dan tak boleh pahala. Sebab apa? Sebab dia cakap tidak melalui hatinya. Jadi dia mesti datang dengan kerelaan hati. Kemudian pula terhadap sesuatu perkara yang baik, yang syarat ketiga untuk puji itu, mesti dengan lidah yang pertama, yang kedua dengan kerelaan hati, dan yang ketiga terhadap sesuatu perkara yang baik. Tak boleh puji atas perkara yang buruk, perkara jahat, perkara yang buruk dan jahat dari sisi syarak. Tak boleh. Ada puji tahi pula, tak boleh puji tahi. Oi, lawa tahi kucing ya. Tak boleh. Sebab tahi bukan pada tempat yang elok. Tahi tempat tak elok. Itu mudah fahamnya. Dan lagi sebagai contoh benda-benda yang keji ataupun barang maksiat dari sisi syarak, di sisi agama. Contoh golongan artis kan, dia menang anugerah. Tak kira lah anugerah apa ni nak datang pula ni apa? Anugerah apa? Dah buat ke belum? Anugerah yang nak datang ni. Tak tahu sini. Oh, bagus sini. Yang masjid je. Anugerah juara lagu kalau tak silap saya. Betul? Kan? Sebelum ni anugerah bintang popular tu, kata pelik tu. Marah kan, banyak cakap kan kena saman pula. Nampak? Dalam wabak-wabak ni tak habis-habis lagi nak nyanyi-nyanyi. Geram aku. Kan? Benda tak selesai-selesai lagi ni. Macam nak mengundang bala Allah lagi. Ni nak buat pula ni, anugerah juara lagu lah, apalah. Jadi dia menang sebab dia menyanyi sedap sangat kot kan. Ataupun dia menang anugerah berlakon.
pelakon terbaik ke apa tak kira lah. Lepas tu dia pun dapat dia punya piala dia tu, dia pun naik atas pentas. Naik atas pentas dah satu hal, tudung tak pakai, habis nampak dada-dada, baju belah skirt sampai ke peha. Naik atas pentas, pegang piala, pegang mic, dia kata apa? Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas kejayaan. Tu kita kata kepala khotakmu, kan? Bermain-main dengan kalimah Allah. Ni disebut dalam kitab, puji kalimah suci alhamdulillah untuk perkara yang baik. Itu baik ke? Dia menang atas apa? Memanglah dia menang, tapi atas apa kemenangan? Atas perkara yang diharamkan Allah. Berlakon pegang-pegang tangan lelaki perempuan, tak haram situ. Lepas tu dia berjaya atas kejayaan, dia pegang-pegang tu sampai berlakon dia jadi cantik elok, menang tu atas benda haram. Mana boleh sebut alhamdulillah? Nah, mana boleh sebut? Itu kalimah suci. Wala talbisul haqq bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Tu batil. Alhamdulillah hak. Mana boleh campur hak dan batil? Kan? Tai dengan sabun mana boleh campur? Kalau campur tai dengan sabun, jadi sabun ke jadi tai? Jadi tai. Mana? Jadi tak elok. Benda baik campur dengan benda tak baik, dia tak jadi baik, dia jadi tak baik. Begitulah. Jadi dia merosakkan pada kalimah yang suci. Menyanyi melalak yang bukan-bukan. Kalau anugerah nasyid boleh tahan kira. Nasyid puji Allah. Ni lagu yang bukan-bukan, lagu yang lara, lagu yang kadang-kadang tu lagu yang boleh menyesatkan dan sebagainya. Kemudian dia menang, ucap alhamdulillah. Tak kena pada tempat. Nak ucap alhamdulillah ni kejayaan SPM 10A ke, tu tak apa. Sebab itu benda yang diharuskan syarak. Kan? Walaupun mungkinlah subjek dia ambil bukan subjek agama, subjek sains matematik je, tak ada kena-mengena dengan agama, tapi tak jadi haram pada sisi syarak. Jadi dia ucap alhamdulillah, tak ada masalah. Menang anugerah masakan, pertandingan masak paling sedap, boleh, tak ada masalah, sebut alhamdulillah. Sebab benda tu tak dilarang syarak. Kan? Ini atas benda dilarang syarak, lepas tu ucap alhamdulillah. Ibarat contoh mudah fahamnya, kan? Mudah fahamnya, katalah contoh dia berjaya rompak bank, dapat tak banyak manalah, 34 juta contoh. dapat balik tu dia kata alhamdulillah. Atas kejayaan kita merompak bank. Bodoh tak bodoh? Perompak pun ngerti. Kawan dia kata tak boleh sebut, kita rompak ni, tak payah cakap lah. Dia gitu kan. Jadi biar tahu mana boleh, mana tak boleh. Bukan semua benda boleh. Tak boleh main bantai gitu, perlu kepada ilmu. Jadi dia dah jadi merosakkan, dah jadi berdosa. Dahlah perbuatan kerjaya dia dengan berlakon tadi apa semua tu dah berdosa. Kemudian ucap pula alhamdulillah pada tempat yang tidak pada tempatnya, berdosa lagi. Jadi bertambah-tambah dosa. Sebab tu orang yang jahil akan bertambah-tambah dosanya. Kan? Sebab tu jangan duduk di tempat yang jahil, supaya kita tahu mana boleh, mana tak boleh. Tapi kalau dia berlakon ustaz, tak ada campur laki perempuan, tak ada pegang tangan, berlakon tutup aurat, tak ada masalah. Islam bukan tak bagi berlakon. Islam melarang ni percampuran aurat dan sebagainya. Itu yang Islam larang. Bukan Islam ni agama mengongkong. Ni ada dia mulut jahat, mulut longkang. Dia kata apa? Kalau ulama memerintah Malaysia, habislah kita, tak ada apa-apalah hiburan. Buka TV tu lagu negaraku je lah, dia kata. Ambil TV tu hempuk atas kepala dia. Dia ingat apa? Islam ni menyusahkan ke apa? Kalau macam tu menjadi Islam buat apa? Islam bukan mengongkong. Islam memimpin, membimbing supaya daripada tak elok jadi elok. Kesan apa dia bila jadi berlakon campur laki perempuan? Kita suka bini kita pegang-pegang laki lain. Kita pergi sembahyang ni, tiba-tiba tengok bini kita salam dengan Tok Imam. Salam je, bukan peluk. Kenapa kita kata, Tok Imam pun salam bini aku, sepak je lagi Tok Imam ni. Contoh. Nampak? Situ pun tak kena dah, padahal Tok Imam bukan orang jahat. Jadi gitulah, samalah. Ada pula suami isteri, bukan suami isteri, suami pula boleh redha, bangga pula tu, isteri saya berjaya menang anugerah pelakon terbaik. Memang pelakon terbaik, scene dalam pelakon tidur sekali atas katil,
bini tak bodoh namanya. Tu Islam nak mencerdikkan manusia. Islam nak mengajar, nak ketamadunan yang betul, yang elok. Tapi kalau tanpa Islam, apa nak jadi dengan manusia? Bila tanpa Islam. Dia tengok Amerika nak tak berpegang pada agama Islam, pegang agama kafir dia. Tengok apa nak jadi. Belum menikah lagi ada anak dah. Orang putih kat Amerika tu, kalau umur dia dah 18 tapi masih lagi virgin, masih lagi dara, dia malu. Dia kata, dara lagi. Dah 18 pun dara lagi. Dia kena pecahkan dara dia. Dia pergi bagi pula kat mana-mana lelaki. Sampai jadi macam tu dia punya trend. Habis kita ni kalau tak pegang Islam betul-betul, silat hari bulan Malaysia boleh jadi macam tu. Ini dah koi lama, koi macam makin merapu dah ni. Agama dah makin jauh dengan masyarakat. Tengok pakaian pun dah makin pelik-pelik, kan? Dulu ada juga ulama-ulama yang tegur, para mufti tegur. Saya ingat lagi. Dulu iklan tak payah kata arak, iklan rokok pun tak boleh dekat dalam televisyen. Ulama tegur, kan? Dulu mana boleh pakai etika berpakaian, tak boleh pakai skirt pendek, mesti bawah daripada lutut. Dulu punya kerasnya alim ulama kita dulu, mufti-mufti kita. Tapi lah koi lama ni koi makin kurang, koi kurang. Tengok Amoy pergi pekan, pakai seluar pendek macam spender saja pakai, kan? Tu yang bini suruh beli sabun basuh baju, bawa balik sabun basuh pinggan. Bini kata aku pesan lain lah, bawa balik lain. Dia marah ni suami dia. Dan macam mana tengok Amoy skirt pendek, kan? Ini jadi kacau habis. Nak kehidupan kita ni, nak jaga macam mana mata kita, kan? Banyak perkara yang tak elok berleluasa dah. Betul lah. Kadang-kadang minta maaf lah, kadang-kadang undang-undang yang ada kait dengan kepentingan masing-masing, ada kait dengan dia punya tak kira lah apa-apa yang berkait dengan hal keduniaan dia, mudah dia ubah. Ada? Tak apalah. Contohnya macam ni lah, COVID ni, kan? Okey, undang-undang tak pakai pelitup muka paling minimum 1,500. Paling maksimum 10,000. Kan? Tak tulis nama, tak tulis My Sejahtera, 1,500 kesalahan utama. Kalau berulang-ulang boleh mencecah sampai 10,000 paling maksimum. Tak apalah kita kata okey untuk menjaga keselamatan masyarakat, sebab ada yang degil lah dan sebagainya. Betul, kita tak salah, kita tak kata salah. Satu inisiatif, satu usaha daripada pihak kerajaan untuk memendung supaya wabak tak merebak lagi, COVID tak merebak. Tapi macam mana nak membendung wabak kejahilan manusia, wabak kemaksiatan, macam mana nak bendung? Yang tu kenapa tak boleh nak ubah? Kenapa tak buat undang-undang contohnya siapa yang tak solat Jumaat, kesalahan utama 1,500. Kalau berulang-ulang boleh sampai 10,000 denda. Ini dalam waktu Jumaat selamba duduk jalan atas jalan, pergi kedai, macam tak ada apa-apa. Betul tak betul? Kenapa yang tu tak boleh nak buat? Padahal berapa tahun dah merdeka. Pemimpin semua orang Islam, agung Islam, sultan Islam, Perdana Menteri Islam, menteri-menteri kebanyakan Islam. Kan? Tu kadang-kadang pelik. Tak tahulah, saya pelik, tuan-tuan tak tahu pelik tak pelik. Pelik. Kan? Tak kira lah. Tak kira siapa-siapa. Saya tak cakap atas kepentingan mana-mana pihak. Kita cakap atas nama Islam. Kan? Jadi sayang, jadi rosak. Tengok masyarakat kita, koi lama koi rosak, koi lama koi rosak. Dengan jahil, tengok Sajat dah berani cakap dah nak keluar Islam. Perkara tak dibendung awal. Ini kesan dia. Akhirnya tengok satu hari nanti benda ni jadi trend. Hari ni 2021, seorang dah berani cakap nak keluar Islam secara viral. Kalau dia cakap seorang-seorang boleh tahan lagi. Ini viral, jadi virus, orang duk tengok. Lama-lama orang duk ikut nanti. Takut-takut tahun 2022 2 orang pula cakap. Tahun 2023 3 orang cakap. Lama benda ni dah jadi biasa, dah jadi normal. Saya nak tunjukkan dosa yang akhirnya hari ni tak nampak dosa. Yang hari ni orang pun tak rasa apa-apa. Kadang-kadang kita sebagai ayah yang datang masjid pun tak nampak benda ni dosa pada anak-anak kita. Benar? Baju lengan pendek. Zaman dulu marah dulu tok-tok kita. Apa ni pakai baju macam tu? Pakai elok-elok. Garang. Dulu dijaga benda ni.
tapi kau lama kau tak peduli sangat, tak ambil kisah sangat. Lama-lama anak perempuan kita pakai pergi kedai Speedmart, pakai baju lengan pendek, nampak ni lengan. Dah lengan ni bukan aurat ke? Orang perempuan aurat tutup, hanya nampak dua tapak tangan dengan muka je, lain semua kena tutup. Ni habis nampak tangan, nampak kan, tudung singkat, selak pula kain tudung di ke depan ni, dia selak ke tepi, habis nampak bonjol-bonjol sebagainya, habis. Lepas tu maksiat semakin meningkat. Dah itu puncanya, tak ikut cara agama. Tak payah garu kepala lah. Lepas tu polis mengumumkan jenayah rogol semakin meningkat. Dan awak macam mana? Kembali pada Islam. Tu je. Balik pada agama. Tu ubat dia. Membuatlah motivasi macam mana pun, ceramah macam mana pun, kalau tak balik pada cara Islam, undang-undang Islam, tak akan boleh jadi. Tak ada ubat, melainkan itu ubat dia. Balik pada agama. Kan? Islam itulah Allah hantar pada kita untuk betulkan manusia. Tiba-tiba manusia tak nak ikut Islam, nak ikut kepala sendiri. Dah nak betul kot mana? Kan? Kereta rosak hantar kat pomen tahulah apa nak buat. Dah, dia tak hantar pomen. Dia hantar dekat plumbing, orang kerja paip. Tengok macam mana? Kenapa? Jadi tak selesai masalah. Gitu. Baik. Kona jauh ni. Jadi alhamdulillah. Jadi itu puji dia. Jadi itu tu makna puji. Makna puji dari segi bahasa tiga tadi saya sebut. Yang pertama puji dengan lidah, maknanya dengan lisan. Yang kedua mesti dengan kerelaan hati. Yang ketiga atas perkara yang baik puji itu. Tak boleh puji atas perkara yang tidak baik. Salah pada tempat. Kemudian dari segi istilah, apa makna alhamdu? Kata ulama, ia bermaksud memuji dengan lidah macam tadi juga, sambil mengakui keagungan pemberi nikmat iaitu Allah. Kita puji, sama ada kita puji orang lain atau puji diri sendiri, tetapi puji itu mengagungkan Allah, bukan kita, bukan orang tu, Allah. Kita kata baiknya orang tu, bukan pandang orang tu baik, tapi pandang Allah yang maha baik memberi baik pada orang tu. Jadi pandang itu keagungan Allah. Maknanya kehebatan Allah. Nampak apa saja hebatnya makhluk, hebat tu balik pada Tuhan. Jangan duduk pada makhluk tu. Makhluk tu hanya diberi pinjam saja. Dia punya hebat tu hakikat dia tak hebat, Allah yang hebatkan dia. Jadi jangan taksub. Dia bila faham macam ni, dia tak jadi taksub lah pada seseorang, kan? Ini puji melambung-lambung. Tu tak kena. Baik. Dan lagi kata ulama, atas nikmat yang diberikan kepada orang yang memuji atau orang lain. Tadilah contohnya memuji nikmat kejayaan yang diberikan Allah kepada anaknya dalam peperiksaan. Contoh macam tu. Orang tu dapat suatu benda baik, kita puji. Jangan dengki. Ni dengki masyarakat kita. Orang Melayu ni kuat tu dengki dia. Sebab tu kita sebut hasad dengki orang Melayu. Padahal hasad tu bahasa Arab, maksudnya dengki. Hasad tau. Dengki tu bahasa Melayu, hasad tu bahasa Arab. Makna sama dua-dua. Hasad tu makna dengki, dengki tu makna dengki dah. Tapi kuat ni dengki orang Melayu, dia sebut double. Hasad dengki dia kata. Jadi maksudnya dengki, dua kali dengki. Tu kata dahsyat tak dahsyat, dahsyat tak dahsyat. Macam mana? Buka kedai makan, kawan tu buka lagi sebelah kedai makan pula seorang lagi. Dia pergi santaunya kedai tu. Tak ada dengki situ. Kalau nak bersaing, bersainglah atas kualiti perkhidmatan. Siapa lebih cepat ambil order, siapa lagi sedap masakan dia, tak apalah. Ni tak, dia dengki tengok, santau. Ni tak boleh nak tengok langsung. Ni sebab bersifat yang jahat. Dengki ni jangan main-main. Nabi sebut dalam hadis, iyyakum wal hasada, jauhilah hasad dengki. Wa innal hasada yakulul hasanati. Hasad dengki ni dia memakan perkara kebaikan. Siapa yang dalam hatinya ada hasad, walaupun sedikit saja hasad dia, dia akan menghancurkan segala amal kebaikan dia. Semayang sunat tarawih kat 20 rakaat semayang, tapi ada hasad, dengki kat orang, habis haba'am mansura, jadi debu yang berterbangan, tak ada apa, kosong, hilang. Balik jumpa Allah, apa pun tak ada amalan, habis dibakar hangus. Kata Nabi, ibarat kayu api dibakar, dia jadi debu gitu kan. Sebab tu tak sahlah nak dengki.
nak tengok kawan tu beli kereta baru. Apa kereta baru yang baru keluar ni, Proton apa? X apa? R3. Oh, R3 ya. Tak kira tak, saya pun tak tahu tak. Proton apa dah, Proton R3 apa. Baru beli. Kursi pun duduk dalam plastik ni. Baru beli punya. Lalu depan rumah ni, dia pun tengok, kereta baru. Hutang kata. Hutang tak hutang, duit orang tu hang sibuk apa? Nah, patut puji je lah. Alhamdulillah, rezeki dia. Dapat pakai kereta baru. Aku kereta lama lagi. Tak apalah, moga-moga nanti Allah murah rezeki aku pula. Cakap itu dah. Ini dengki. Hutang. Tak duit. Nah, kereta siapa dipinjam? Pula dah. Lantaklah orang tu sibuk. Ni sebab apa? Sifat dengki tadi. Jangan. Tak sah lah. Kan? Ni kadang-kadang ni banyak ni. Jadi berebut jawatan, berebut konsep kita, negara kita pilihan raya, silakan. Maka kita bertanding, jangan jatuh menjatuhkan, tapi tunjuk siapa lebih hebat, siapa lebih yang diperlukan rakyat. Tunjuk kebaikan. Ni tak dia jadi konsep yang ni maki orang ni, buka aib orang ni, jatuhkan orang ni, londekan seluar kawan ni. Apa benda cara itu? Itu bukan cara Islam. Itu cara kafir. Itu sebab tu cakap ini politik kafir. Waktu ada masjid, dia pesan kat saya, Ustaz nak ceramah sekejap lagi, jangan bawa politik. Politik sangkut pagar luar, dia kata. Saya jawab balik, bukan politik sangkut pagar luar. Awak tu kena sangkut pagar luar. Kena ceritalah dalam masjid tentang politik. Politik apa? Politik Islam. Apa tu politik Islam? Islam ada politiknya. Dalam bahasa Arab namanya siasah. Siasah syariah. Majak bagaimana yang disebutkan sebagai politik Islam. Kita bertanding, nak bertanding itu untuk menunjukkan kehebatan masing-masing. Ataupun ketulusan masing-masing, kesungguhan masing-masing dalam nak menguruskan, menjadi wakil kepada rakyat. Bukan yang dikatakan politik bukan cara Islam, politik kafir, itu jatuh menjatuhkan. Kutuk mengutuk, kritik mengkritik, londeh melondeh. Yang ni buka aib dia, ni buka, sampai ke aib peribadi pun nak buka. Apa kena mengena dengan parti? Tak ada kena mengena, sampai isu peribadi pun bawa masuk. Habis jadi rosak je ni. Ni yang kita bawa budaya politik matang sejahtera. Supaya kita faham konsep yang sebenar yang dibawa oleh agama, oleh Islam. Islam ada. Islam ni lengkap segalanya. Bukan tak ada. Ada. Jadi biar faham. Ini jadi dengki mendengki, jatuh menjatuh. Tak payah kata yang nak tanding jadi menteri dan sebagainya. Ni nak awang cakap apa? Nak mengisi kekosongan jawatan ahli jawatan kuasa masjid pun sama. Bukan masjid ni lah, tempat lain. Ada berebut nak dapat jadi pengurusi masjid. Jatuh menjatuh. Yang ni kata ke dia, ni kata ke dia. Bila kawan tu pula dapat, dengki. Apa pula dia yang dapat? Patut aku. Mula ni hati busuk. Padahal geng masjid dah tu saya pelik. Datang masjid dah, dengar kuliah dah, semayang tak tinggal dah, tiang masjid pun kenal dia dah. Tapi asal hati jadi begitu. Asal hati jadi begitu. Jadi kotor, jadi busuk, dengki kat orang. Sebab apa? Satu je punca dia, hubbud dunia, cinta dunia. Dalam hati bila kena penyakit cinta dunia, lagi lebih teruk daripada kena Covid. Covid tak apa lagi, bukanlah nak minta tak, tapi Covid pun dia wabak gitu je. Paling tidak paling kuat pun kalau tak boleh nak berubat, mati. Mati tu memang pasti dah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tak kerana Covid mati sebab lain. Tak kena corona, mati kena langgar kereta corona. Boleh jadi macam-macam mati. Kadang batuk 2 kali mati lah. Tak kira siapa mati. Dalam tidur boleh mati. Mati pasti dah. Kena Covid pun, tapi dia ni warak, jaga semayang, perangai elok, mati husnul khatimah, mati baik. Malah ada pula riwayat mengatakan orang yang mati terseksa, mati penyakit yang bahaya, juga dikira sebagai mati syahid. Tapi syahid yang kecil, sebab dia mati dalam keadaan sengsara. Ada juga begitu, tapi tak ada masalah. Tapi kalau mati dalam keadaan elok, tak ada apa-apa, tapi dalam hati tu busuk, ini lebih parah lagi. Ini lebih teruk lagi, hati jahat dan sebagainya. Sebab tu jangan.
Lepas tu saya pesan, masjid jangan nak berebut jawatan. Tu yang kadang-kadang hilang keberkatan rumah Allah. Lepas tu kadang-kadang masjid besar tapi tak ada orang. Sebab apa? Sebab punca orang yang mengurusnya hatinya tak bersih. Jadi nak ambil, kita nak tujuan kita memikul amanah untuk mengimarahkan rumah Allah. Untuk memajukan rumah Allah. Itu tujuan. Dan jangan meminta-minta jawatan. Tapi kalau orang beri, orang amanahkan, kita pikul dengan sungguh-sungguh. Jangan minta-minta. Orang yang jenis meminta-minta jawatan ni, kata Nabi, dia mengibaratkan seperti dia meletakkan sebilah pisau di lehernya. Maknanya dia nak sembelih diri dia sendiri. Sebab apa? Jangan buat pasal Allah nak tanya banyak nanti. Saya mengajar di Masjid Sungai Tiram, Pulau Pinang, dekat dalam Pulau Pinang, Sungai Tiram. Masjid besar. Dulu masjid dia masjid kecil je, lepas tu dapat peruntukan, dia renovate, bertambah besar. Lawa masjid dia. Sekali tu dia panggil ceramah, habis-habis ceramah dia buat pergi makan. Masa makan tu pengusi dia datang. Biasalah orang Penang. Orang Penang ni kalau bercakap, kepala goyang, tangan goyang, kaki goyang, semua goyang. Nampak? Goyang-goyang kepala. Dia kata, "Ustaz, awak," kata. "Ui, masalah Ustaz, masalah," kata. "Apa masalah?" "Masalah lah Ustaz, duit banyak sangat," dia kata. Duit banyak masalah, dia kata. Kata, kalau duit banyak apa masalah ni? Patut yang masalah duit tak ada apa masalah. Ni duit banyak dia kata masalah. Pelik lah saya cakap. Masalah lah Ustaz. Satgi Allah tanya saya akhirat esok, apa saya nak jawab? Duit banyak, tapi apa kamu buat? Jenuh saya nak jawab, dia kata. Kalau duit tak ada, tak apa. Allah tak tanya dah. Nak buat apa? Nak imarah macam mana? Duit pun tak ada. Ni duit banyak, tapi tak buat apa-apa. Nak jawab macam mana? Dia kata, saya fikir balik, betul juga dia kata. Saya kata, kan tu Haji buatlah apa-apa program ceramah. Buat dah Ustaz. Kuliah subuh ada, duha ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada. Kadang-kadang pas isyak pun ada lagi kitab ngaji. Habislah waktu sembahyang ni semua ada pengajian. Buat lagi pula program apa-apa, belialah apalah, macam-macam. Dah tu, lagi keluar Ustaz, lagi banyak masuk. Pening saya Ustaz. Loh, nampak? Sampai macam tu. Ini ada orang sampai beku duit dalam bank. La ilaha illallah. Itu bukan duit kita tu. Itu duit orang ramai. Akan ditanya esok nanti di hari akhirat. Jangan main-main. Itu yang nak berebut sangat, nak dapat jawatan, apa benda? Sedangkan amanahnya berat. Allah nak tanya banyak, kan? Tu baru pengerusi masjid. Bayangkan jadi JKK, ketua kampung. Jangan buat pasal, kan? Ada ahli karyah atau ahli kampung dia tak sembahyang, buat maksiat, Allah tanya. Kamu sebagai ketua kampung, tok sidang, anak kampung kamu main judi, apa tindakan kamu sebagai ketua kampung? Saya besar longkang, dia kata. Besar longkang. Besar longkang tak apalah, bagus juga. Tapi tu masalah maksiat ni siapa nak settle? Tu masalah dunia, ni masalah akhirat. Saya nak buat. Ada. Itu baru ketua kampung, tak apa lagi lah. Ketua kampung berapa orang je dalam kampung dia? Ada 300-400 je. Tapi kalau DO, ketua daerah, ahli DUN, ahli parlimen, menteri besar, menteri besar, berapa banyak daerah bawah dia? Perdana Menteri, lagi 14 negeri duduk bawah dia. Tanggung. Jangan main. Allah nak tanya. Ini musim orang nak berebut-rebut jawatan. Biar faham. Jangan seronok nak dapat jawatannya, tapi dia punya amanah, tanggungjawab. Nak pikul dia berat, besar. Ulama dulu-dulu tak payah kata nak jadi menteri, nak jadi mufti pun takut. Takut dulu. Banyak tok-tok guru tolak. Tak mau, takut. Syekh Ibnu Hajar, bukan Pak Syekh Ibnu Hajar. Karang kitab Tuhfah tinggi ni, sama dengan macam orang berdiri. Kitab dia karang, alim sungguh. Bila dengar kerajaan Mesir, waktu tu khalifah nak lantik dia jadi penasihat agama, mufti negara, dia lari, dia tinggalkan negeri dia, lari dia menyamar jadi tukang angkat pasir, buat kerja buruh.
Ulama tapi buat kerja tukang, buat kerja buruh, sebab dia tak nak, dia nak menyorok, dia tak nak kerajaan cari dia. Jadi dia pun buat. Yang jadi kantoinya, satu hari di tengah-tengah angkat-angkat pasir ni, tiba-tiba ada satu majlis ilmu. Ada seorang tok guru tengah mengajar. Tok guru tu baca kitab yang dia karang. Kitab tu dia karang, Syekh Ibn Hajar. Tok guru tu baca sangkut. Tok guru tu tak faham makna dia. Apa makna ni, tok guru tu kata. Jadi dia pun lalu-lalu dia dengar sangkut. Dia pun duduk dekat tepi tangga madrasah tu. Dia tanya budak yang hujung sekali tu, "Yang tok guru sangkut kat mana?" Dia kata, "Kat sini." "Oh, sini. Boleh pinjam pensel tak?" Dia kata. Kawan tu bagi, dia pun dobit, dia tulis huraian tu, maksud dia begini. Kawan tu tengok pelik je, ni siapa pandai-pandai pula pergi hurai tok guru kat depan pun tak lepas, hang tanggung pasir nak lepas jawab hurai. Tak apalah, dia pun pergi balik. Esoknya anak murid tu pergi jumpa tok guru tu. Dia cerita, dia kata ada satu orang ni, dia tulis ni huraian ni, maksud yang tok guru sangkut ni. Tok guru tu pun baca kena huraian tu kena. Betul dia kata. Tapi siapa pandai-pandai ni? Kitab ni dikarang ulama besar ni, Syekh Ibn Hajar. Macam mana dia boleh tahu apa maksudnya kalau bukan melainkan Syekh Ibn Hajar dia tahu. Orang lain tak tahu ni, dia kata. Siapa dia? Akhirnya pergi cari. Buat report polis masa tu. Polis pun cari, kena tangkap, bawa masuk bilik bicara. Polis siasat dia. "Kamu ni siapa?" Mula-mula dia tak nak ngakulah. Dia kata, "Saya kerja buruh gini." "Tak, kamu cakap betul-betul." Dah kena getak ni. Lah kali ngakulah. "Tak, sebenarnya saya lah Syekh Ibn Hajar." "Ya ke?" Polis tak percaya. Sebab zaman tu bukan ada gambar. Zaman tu bukan ada WhatsApp nak tengok dalam Google. Betul, sama muka. Dah. Zaman tu mana nak tahu muka macam mana. Tapi nama dah terkenal. Satu negara kenal nama dia, cuma muka tak tahu. "Ya ke kamu ni Syekh Ibn Hajar? Kamu jangan bohong. Kamu jangan main-main. Itu ulama besar tu." Dah saya cakap jujur, kamu tak nak percaya, dia kata. Habis siapa yang boleh sahkan kamu? Dia kata, "Bawa saya pergi jumpa Sultan. Sultan kenal saya." Bawa pergi jumpa Sultan. Sultan tengok, Allah, tok guru. Sultan ambil tangan cium. Polis tu malu tu ke? Dia kata, "Oh, tok guru rupanya. Tak maaf tok guru, tadi tengking-tengking." Nak ceritanya sampai tahap gitu, ulama lari kerana takut nak memikul amanah yang berat. Zamanlah jadi berebut pula. Dalam berebut, menjatuhkan pula tu. Berat masalah. Sebab ni dia tak faham ni apa yang nak. Sebab hari ni orang dah mula masuk dalam hatinya hubbud dunia, cinta dunia. Tak payah kata orang awam, kadang-kadang golongan agamawan pun dah mula masuk dalam hati hubbud dunia. Hari ni minta maaf cakap, kadang-kadang asatizah pun berlumba-lumba kereta siapa lebih mahal. Itu yang jadi masalah. Tak apalah dia nak pakai untuk di jalan jauh, kena ada kereta yang selesa sikit, okey, boleh diterima. Tapi sampai 3-4 biji, apa cerita? Itu kadang-kadang tu dah jadi masalah, jadi hubbud dunia. Itu satu hal. Lepas tu panggil ceramah pula, demand nak 3-4 ribu, bawah 3-4 ribu tak datang. Ada. Kalau masjid tu tak bagi dia 3-4 ribu, dia tak cancel, tapi last minute dia buat tukar. Minta maaf saya tak dapat datang, jadi saya hantar ni lah kawan saya ke anak murid ke. Dia sengaja buat itu. Ada jenis macam tu. Kita kenal kan. Bukan kita nak fitnah. Dulu saya ingatkan benda ni fitnah terhadap ustaz-ustaz juga. Tapi bila dah duduk dalam kalangan gitu, kita tahu ada jenis yang main macam tu. Ni Ramadan nak dekat ni, ada yang mulut dia bercakap, dan kami ada grup para asatizah, grup ustaz-ustaz. Dia bercakap dalam grup WhatsApp tu. Dia kata, Ramadan nak dekat dah, lubuk duit. Dia kata, kita kata awak cakap macam tu Ustaz. Dah lah, tazkirah banyak lagi. Melambat dapat. Ustaz pergi mengajar nak duit ke nak pahala Ustaz? Dia kata, zaman sekarang kena gak ada duit. Dia kata, betul dah, tapi sampai memburu tu masalah tu kan. Orang nak bagi kita terima kan, tapi sampai nak mencari, itu yang jadi masalah. Sebab tu guru kami dia didik kami, kalau kamu nak cari duit, kamu berniaga. Adapun kamu mengajar ni tanggungjawab. Mana kita mengajar ni tanggungjawab. Bahagian nak kaut duit dunia, itu bahagian belakang telur masin tu. Beli banyak-banyak lagi tu kan. Yang tu tak apa, itu perniagaan
Tak ada masalah perniagaan. Nah, yang ni bukan perniagaan. Ini adalah urusan tanggungjawab untuk menyampaikan dakwah Islam kepada umat Islam. Tapi hari ini dah habis bersimpang siur. Kan? Sebab apa? Sebab sudah terlari niatnya. Macam mana tak lari niat? Dari peringkat mengaji lagi niat dah lari. Ada yang jadi macam tu. Nak ngaji Mesir sebab apa? Ngaji Mesir tersohor sikit. Tak apa nak pergi ngaji Mesir, tak ada masalah, silakan ngaji Mesir. Tapi nak cari popular Mesir tu yang masalah. Kan? Supaya orang dengar, balik Mesir, orang kata hebat. Dia nak orang kata hebat. Dia tak fikir tu Allah melihat dia. Kan? Itu yang hari ni jadi. Ilmu berlambak-lambak, amal tak ada. Kitab berjilid-jilid tapi amal tak ada. Mengaji jauh-jauh tapi solat jemaah di masjid tempat dia, surau tempat dia pun tak nampak batang hidung. Kata orang alim, mana amalnya? Contoh. Kan? Itu yang jadi kadang-kadang jadi masalah. Akhirnya berilmu tetapi tidak dapat beramal. Karena golongan masyarakat awam pula beramal tetapi tidak berilmu. Akhirnya jadilah macam-macam. Yang betul, yang eloknya dua-dua kena ada. Berilmu dan beramal. Tu dia. Baik. Jadi itulah makna puji. Kemudiannya sikit lagi ulama menghuraikan pula perbandingan puji dan juga syukur. Alhamdu dan asyukru. Apa beza? Kata ulama. Kalau sama, kenapa perkataannya berbeza? Jadi ulama menghuraikan alhamdu dengan asyukru makna dari segi bahasa sama. Maknanya alhamdu maknanya memuji, asyukru juga dengan makna memuji dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah berbeza. Dari segi istilahnya berbeza. Kalau alhamdu tadi, itu kalau dari segi istilahnya maknanya kita bercakap dengan lidah menyebut alhamdulillah, mengucapkan rasa syukur, terima kasih dengan memuji Allah atas nikmat yang Allah beri. Itu istilah kepada alhamdu. Tapi istilah kepada asyukru, iaitu dia ulama menyebut, yakni dia menggunakan nikmat yang Allah beri padanya pada jalan yang betul untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itu dipanggil syukur. Contoh, Allah bagi nikmat mata, guna nikmat mata untuk melihat benda-benda yang baik, yang diredai Allah. Benda yang diharamkan, tutup pandangan. Itu dipanggil syukur mata. Tapi kalau dia buat menggunakan mata ni pada barang yang salah, jalan yang salah, dia tak panggil syukur, dia panggil kufur. Itu dipanggil kufur nikmat. Kufur nikmat mata. Gunakan telinga Allah bagi untuk dengar benda baik. Gunakan mulut untuk cakap benda baik. Gunakan kaki untuk berjalan ke tempat baik. Gitu juga, bukan setakat anggota badan, ni harta benda kita Allah bagi. Allah kurniakan rezeki kita, ada kenderaan, ada kereta, ada motor. Gunakan kenderaan yang Allah beri pada kita untuk sampai ke rumah Allah, untuk tolong orang lain dan sebagainya. Jiran tetangga sakit, tolong bawa pergi hospital. Itu dipanggil syukur nikmat. Orang kufur nikmat, kereta ada tapi tak boleh sampai ke rumah Allah, tak bawa dia ke masjid. Itu panggil kufur nikmat. Kan? Jadi kereta tak ada masalah, mahal mana pun tak apa. Yang penting boleh sampai ke rumah Allah. Kan? Kadang-kadang kereta, kalau saya dulu duduk Shah Alam, dia zaman lah ni dah jadi terbalik dah. Sekarang ni di bandar pula jadi kuat majlis ilmu, di kampung pula jadi slow. Duduk Shah Alam tu dulu, penuh majlis ilmu, kuliah maghrib, mana masjid, mana surau, mesti ada kuliah. Lalu kita pergi pula tengok kereta susun-susun, hebat-hebat semua kereta. BMW-nya, Moss, Alphard, Velfire, hebat-hebat. Makna sekarang ni, walaupun mereka ni dulu mungkin lara ke sibuk dengan dunia, tapi akhirnya mereka juga mencari ilmu akhirat. Datuk-datuk apa sebagainya mula dah nampak perubahan. Tapi orang kampung lah pelik, naik kancil je. Itu pun tekan wiper, naik signal. Exhaust ikat dengan dawai. Tapi masjid tak sampai lah, sombong ni. Bawa pakai kancil sombong dah. Bukan salah ke kancil dia tu, tapi kenapa tak dia sampai rumah Allah? Itu yang kita sebut sebagai kufur nikmat. Jadi kita jangan sampai jadi kufur nikmat. Jadi alhamdulillah dengan lafaz, syukur dengan perbuatan, itu makna dia. Jadi kita sebut dengan lafaz alhamdulillah, kemudian jangan sebut saja, kemudian buktikan dengan perbuatan, iaitu perbuatan kita menunjukkan kita syukur atas nikmat yang Allah beri.
Kita sebut alhamdulillah Allah bagi aku jadi Islam dan iman. Syukurnya tunjukkan betapa sayangnya kita pada Islam, kita bela Islam, pertahankan Islam, belajar tentang Islam, mengaji tentang Islam, mengaji tentang iman, jaga iman. Jaga iman itulah disebut sebagai mensyukuri nikmat yang Allah beri atas dia, atas jalan iman. Itu namanya syukur. Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sesungguhnya Allah kata, dan jika kamu menghitung nikmat yang aku beri pada kamu, la tuhsuha, nescaya tidak dapat kamu kira. Sebab terlampau banyak nikmat. Terlampau banyak nikmat. Apa yang kita nak sombong? Ni bangun pagi ni, kita boleh melihat, boleh mendengar, boleh bercakap. Ada kita minta tak? Ada tak siapa-siapa malam tadi sebelum dia tidur, dia doa dulu, ya Allah, jadikanlah esok aku boleh melihat, boleh mendengar, boleh bercakap, boleh berjalan, boleh melompat, boleh berlari, boleh. Dah kali tak tidur dia. Dah tak minta pun, tidur je terus, ataupun baca doa tidur je. Bangun pagi ni semua benda tu Allah bagi. Mata buka nampak, telinga dengar, mulut boleh cakap, kaki boleh jalan, tangan boleh mencapai. Itu yang kata ulama. Ini yang ulama menangis. Dia kata, ya Allah, aku tak minta pun engkau bagi, apatah lagi kalau aku minta. Wahai Tuhan, engkau lah maha pemurah lagi maha penyayang. Aduh, besar nampak kalimah bismillahirrahmanirrahim yang kita belajar dulu. Nampak rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah bagi kat kita. Kalau Allah nak berkira dengan kita, setiap penglihatan kita Allah minta duit. Setiap nafas naik turun kita Allah minta duit. Jenuh nak bayar? Tak boleh nak bayar dah. Tengok, tapi tengok dengan manusia, nak buang air je pun dia minta bayar. Betul tak? Ini tanda. Padahal buang air je, buang najis, buang benda kotor, dia suruh bayar. Dia tulis situ kencing 50 sen. Kan? Buang air kecil. Berak buang air besar RM1. Lepas tu dia tambah bawah tu, ahli politik RM5. Pelik. Kawan tu pun tanya, asal ahli politik RM5? Kuat kencing dia kata. Itu sebagai penutup lah. Dan ni apa nama? Ya. Ya. Dan istilah dia tak ada susunan gitu, dia merangkumi macam tu je. Maknanya memuji Allah dengan merasa memuji nikmat itu dengan merasa keagungan Allah yang memberi nikmat. Itu dari segi istilahnya. Dia macam semayang tadi lah. Kalau dari segi bahasa dia makna ringkas je, makna dia tersusun, tapi dari segi istilah dia merangkumi semua. Macam tu. Baik, jadi cukuplah sekadar tu dulu pada pagi ni. Dan kuliah seterusnya bulan depan tak ada Ramadan lah. Nanti tengok ni. Apa nama kuliah seterusnya nanti, ingatkan saya masih lagi ke alhamdulillah, belum habis lagi. Alhamdulillah tak habis lagi. Ada sikit lagi. Kita nak huraikan nanti jenis-jenis hamdalah ni, dia ada 4. Dia ada 4 susunan dia. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis yang tu. Nak terang yang tu pula. Barulah kita akan faham betul-betul apa maksud segala puji bagi Allah. Dia akan terang macam tu pula. Jadi insya-Allah untuk pagi ni yang tu dulu, supaya kita faham apa makna puji dan juga apa makna syukur. Orang dah sebut puji dan syukur. Itulah makna dia. Jadi baik, jadi cukup sekadar tu dulu pada pagi ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada kita bersama dalam memahami ilmu-ilmu agama Allah. Moga-moga Allah bukakan cahayanya kepada dada kita sehingga kita faham dan akhirnya kita beribadat kepada Allah dengan rasa kefahaman. Barulah terasa kelazatan dia. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Dan macam biasa dekat luar sana tu ada sedikit produk perniagaan. Tapi saya alhamdulillah saya tak perlu nak promote teruk-teruk. Saya tengok sini memang berpusu-pusu lah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua yang sudi membeli produk-produk kami ni atas jalan niat sambil menderma. Dan hasil daripada pembelian tuan-tuan tu, kami gunakan duit tu untuk meneruskan pengajian kami di sekolah supaya pelajar-pelajar kami lebih teratur, sehinggalah insya-Allah moga-moga doakan kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan di seluruh negara dan seluruh dunia. Untuk makluman, pelajar pondok kami tak ambil yuran. Semuanya hasil daripada bantuan tuan-tuan lah. Beli barang apa semua, yang itulah kami sara hidup mereka.
kan. Sebab Tok Guru memang begitu, Tok Guru Siddiq Nur ni. Dia kata ana mengaji dengan Tok Guru ana tak ambil 1 sen pun duit. Takkan ana nak ambil duit, dia kata. Jadi daripada dulu dia buka pondok sampailah hari ni memang dia tak ambil duit. Siapa nak mengaji pondok dia percuma, kan. Percuma mengaji. Jadi hasil daripada inilah bertungku lumus, meniaga barang dan sebagainya. Hasil duit itulah kami guna untuk menampung segala kos yang ada di tempat pengajian, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bila ucap terima kasih ni belilah double pula. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.